Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Muslimin yang rahmati Allah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita rezeki untuk bersama pada hari ini, dan alhamdulillah ini merupakan sesi pertama untuk kitab yang baru. Seolah-olah ini merupakan kesinambungan daripada kitab kita yang lepas. Kalau kitab yang lepas itu membicarakan tentang 10 kaedah penyucian jiwa, manakala buku yang berada pada kita hari ini membicarakan berkenaan dengan penyakit hati serta rawatannya. Baik, buku yang kita akan bahaskan insya-Allah bermula daripada sesi ini sampailah sesi akan datang adalah Fiqh Al-Qulub, penawar penyakit hati menurut Al-Quran dan Sunnah, tulisan Profesor Dr. Basri bin Ibrahim Al-Azhari. Okay. Muslimin yang rahmati Allah, cuba kita lihat pada bahagian isi kandungan. Okay. Kita lihat dulu apakah bab-bab yang dikupas oleh Profesor Dr. Basri ini. Ada lebih kurang 5 bab ke semua sekali. Walaupun buku tersebut nampaklah tebal, tapi dia boleh dihabiskan sebenarnya, dan perbahasannya itu tidaklah serumit. Dia tidak seperti mana pengajian bab-bab agama yang teknikal. Okay, bab yang pertama membicarakan berkenaan dengan kedudukan, kepentingan dan pembahagian hati. InsyaAllah kita akan masuk pada hari ini. Bab yang kedua, sebab-sebab dan bentuk-bentuk penyakit hati. Bab yang ketiga, kesan maksiat kepada hati. Dan bab yang keempat, penawar-penawar penyakit hati. Serta bab yang kelima, pemantapan penawar penyakit hati. Baik, kita masuk terus ke bahagian mukaddimah. Dia ada berapa mukaddimah kat sini. Mukaddimah daripada Dr. Kamilin, kemudian mukaddimah daripada penulis sendiri. Baik, jadi kita masuk kedudukan, kepentingan dan pembahagian hati. Saya kira mukaddimah itu muslimin boleh baca sendiri dan insya-Allah boleh difahami. Muka surat yang kedua. Hati manusia boleh sakit sebagaimana badan manusia juga sakit. Sakit yang dialami oleh hati manusia lebih berbahaya berbanding dengan yang dialami oleh badan manusia. Muslimin sekalian, seperti mana yang kita telah pun sebut sebelum ini, manusia ini kalau kita boleh pecahkan kepada 3 bahagian. Bahagian yang pertama, manusia ini ada dalaman, termasuklah perbincangan kita pada hari ini, iaitu berkenaan dengan hati. Kemudian pecahan yang kedua, kita ada akal. Dan yang ketiga adalah fizikal kita, yang mana akal, hati dan juga fizikal kita ini memerlukan sumber untuk diberikan, dalam bahasa mudahnya kita sebut sebagai makanan. Akal kita perlu diberikan makanan, fizikal batang tubuh kita ini perlu diberikan makanan, begitu juga dengan hati. Bahkan di antara ketiga-tiga komponen ataupun pembahagian dalam diri manusia itu, yang paling utama sekali adalah hati. Kejap lagi kita akan masuk hadis yang biasa kita dengar, bahawa hati merupakan raja. Dan secantik-cantik manusia itu fizikalnya, tetapi kalau ia tidak mempunyai roh, tetap orang panggil sebagai mayat. Dalam kehidupan seharian, apabila seorang sakit, dia akan segera mendapatkan rawatan di hospital atau klinik.
Namun malangnya, apabila seseorang ditimpa penyakit hati, dia bukan sahaja tidak merasainya, bahkan tidak menderita dan juga tidak bergegas untuk merawatnya. Sebab apa? Sebab hati ini merupakan suatu benda yang abstrak yang kita tak nampak. Padahal dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'mina idza adhnaba kanat nuqtatun sawda'u fi qalbihi, fa in taba wa naza'a wastaghfara sukila qalbuhu wa in zada zadat hatta ya'luwa qalbah. ذلك الرين الذي ذكر الله عز وجل في القرآن كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون." Walaupun pada pandangan kasar kita, penyakit itu tidaklah nampak secara fizikalnya, tetapi berdasarkan hadis Nabi SAW yang kita bacakan sebentar tadi, sebenarnya setiap kali kita melakukan kemaksiatan, penyakit itu akan timbul bibitnya di hati kita. Cuba kita lihat maksud hadis ini. Nabi SAW kata apa? Innal mu'mina, sesungguhnya seorang mukmin itu, idza aznaba, jika dia melakukan suatu dosa, keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kesalahan yang tidak sepatutnya dilakukan terhadap makhluk Allah Taala dekat bumi, dia pergi buat. Walaupun benda tersebut taklah kita nampak, tetapi Nabi SAW kata apa? Kanat nuqtatun sauda'u fi qalbih. Ada titik hitam yang diletakkan pada jantung hatinya. Baik. Bila satu titik hitam berada pada satu orang punya hati, dia akan ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, fa in taba wa naza'a wastaghfara sukila qalbuh. Kalaulah dia sedar, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berhenti daripada melakukan kesalahan tersebut, sukila qalbuh, maka titik hitam tadi itu akan dihilangkan. Wa in zadat hatta ya'lu wa qalbah. Kalaulah dia itu tidak mempunyai kesedaran untuk bertaubat daripada melakukan kesalahan tersebut, daripada melakukan kemaksiatan tersebut, dia bahkan pergi tambah, zadat, maka titik hitam tersebut juga akan turut bertambah. Kemudian Nabi SAW, ini perkara yang membimbangkan kita, hatta ya'lu wa qalbah, sampailah titik hitam itu kesemua sekali menutupi hatinya. Dan Nabi kata apa? Titik-titik hitam itulah apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Quran, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Allah Taala berfirman, sebenarnya ayat-ayat kami itu tidak ada cacatnya, bahkan mata hati mereka telah diselaputi kotoran. Jadi perkataan Allah Subhanahu wa taala kalla bal rana, itu perkataan rana itu merupakan hasil daripada titik-titik hitam disebabkan perbuatan maksiat seorang manusia. Jadi bila titik hitam ini, kita sudah tidak nampak akan kebenaran. Yang lebih membimbangkan adalah bila orang menyampaikan kepada kita kebenaran, kita bahkan sombong menolak kebenaran dan memperlekehkan kebenaran. Inilah Allah Ta'ala sebut, kalla bal rana ala qulubihim, hati mereka itu jadi kotor disebabkan apa? Makanu yaksibun, terhadap perbuatan yang mereka telah kerjakan. Baik, berdasarkan ayat di atas, dengan mengingati kematian akan menyinarkan hati. Orang kaya, ini kesan penulis ini cuba sampaikan, kenapa kena bersihkan hati. Dia akan merubah perspektif kita. Orang kaya apabila mengingati kematian akan bersikap zuhud terhadap harta. Orang miskin yang mengingati kematian akan berpada dengan rezeki yang ada. Jadi dia akan mengembalikan kita keadaan kita yang pertengahan. Kalaulah kita itu ditimpa musibah, hati kita itu merupakan hati yang bersih, maka musibah itu kita bersedia akan musibah, tetapi musibah itu tidaklah menyebabkan kita buat perkara-perkara mungkar, berputus asa, bunuh diri, apatah lagi. Kalau kita itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesenangan, kita tidak
menggunakan kesenangan yang Allah Ta'ala berikan itu kepada perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Baik, jadi ini mukadimah yang penulis ini cuba sampaikan. Hati itu begitu penting. Okay, hati begitu penting. Baik, sekarang kita masuk ke perbahasan maksud hati. Hati itu apa dia? Hati dari segi bahasa membawa maksud perubahan sesuatu daripada bentuknya yang sebenar. Qallaba yuqallibu, berbolak balik. Hati itu seperti itu. Dari segi istilah pula, merujuk kepada jisim yang halus yang terdapat dalam manusia, dalam hati manusia, yang berbentuk buah sanubar yang berada di dalam dada, di dalam bentuk yang abstrak. Sebut kat sini katanya jisim yang halus yang terdapat dalam hati manusia yang kita tak nampak. Hati sebagai organ itu kita nampak, tetapi kandungan hati itu, dia berperasaan, dengki, dendam, itu merupakan suatu perkara yang kita tak nampak. Hati itu sendiri organ, tetapi organ itu bukanlah menjadi perbahasan kita. Yang jadi perbahasan kita adalah apa yang berada, yang hati itu alami. Baik, oleh kerana hati sesuatu yang berubah-ubah dan mudah berubah, tidak hairanlah kalau Nabi SAW sendiri selalu berdoa agar diberikan thabat di dalam agama. Baik, kita lihat hadis yang berada pada muka surat yang ketiga. Hadis yang berada pada muka surat yang ketiga. Baik, inna Rasulullah, ini tersilap mungkin barisnya. Selepas inna tu Rasulullah baris atas. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthir. Nabi ini, muslimin sekalian, dia ada banyak doa. Sehingga kan kita pun kadang-kadang tak sempat nak berdoa dengan doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Doa tidur saja, zikir tidur saja, kadang-kadang tak terbuat kita. Baca surah Al-Mulk, doa pun ada 2-3. Mungkin yang sebahagian ingat Bismillahumma amutu wa ahya, sedangkan ada 2-3. Pun begitu, ada orang berfikir untuk menambah lagi zikir yang tidak sepatutnya ada dalam agama kita. Baik, di antara banyak-banyak doa itu, ada beberapa doa yang sahabat riwayatkan kepada kita yang Nabi selalu ulang. Di antaranya doa ini. Anas bin Malik menjelaskan, di antara doa yang Nabi SAW selalu ucapkan, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Baik, mungkin kalau boleh digariskan garis kat situ, ini merupakan doa Nabi. Dia ringkas saja. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, thabbit qalbi, tetapkan hati aku, ala dinik, di atas agamamu. Baik, kalaulah Nabi SAW manusia yang paling sempurna imannya, sebaik-baik manusia daripada kewujudan Adam sampailah manusia terakhir yang dilahirkan ataupun mati, pun begitu Nabi doa untuk ditetapkan hati. Kalau kita tertanya-tanya, sahabat lagi tertanya-tanya. Sahabat tanya, ya Rasulullah, atakhafu alaina wa qad amanna bik. Sahabat dengar doa Nabi, ini merupakan satu qudwah Nabi, jadi dia perlu diamalkan. Jadi sahabat tanya, dia kata, wahai Rasulullah, atakhafu alaina, apakah engkau takut kepada kami ini? Takut apa? Takut menyimpang gitu, takut jadi murtad. Wa qad amanna bik, sedangkan kami telah pun beriman kepadamu, dan juga beriman terhadap apa yang kau bawa. Wa bima ji'ta bi. Nabi SAW tak menjawab persoalan sahabat itu, tapi seolah berikan hint, bukan itu yang aku takuti. Okay, iman itu pada sekarang ia tidak berubah, tetapi Nabi kata apa? Innal quluba, kerana jantung hati itu biyadillah ya azza wajal, dia berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuha, dia membolak-balikkannya. Muslimin yang rahmati Allah sekalian, ini betul pesanan Nabi SAW. Kita memasuki madrasah Ramadan, alhamdulillah. Ini merupakan waktu yang mulia, bulan yang mulia, kan, waktu duha kita sebutkan. Nabi SAW doakan keberkatan, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Kita berada pada waktu bukur, bolehlah kita sebut nak penghujung bukur lah, penghujung
waktu pagi yang ada keberkatan. Hari pertama Ramadan pun keberkatan, ada keberkatan. Kita sama-sama masuki madrasah Ramadan. Tapi tak semua orang yang masuki madrasah Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala kurniakan dia untuk mengerjakan amal soleh. Offer itu ada daripada Allah Taala. Tapi tak semua orang mengambil offer tersebut. Satu hal. Ada pula orang masa di awal Ramadan, kita nak sebutkan tentang perubahan hati ini kan. Tak pergi jauh lah, kita pergi Ramadan saja. Ada orang masuki madrasah Ramadan. Hari pertama dia semangat. Sampai 2-3 juzuk dibacanya Quran. Sedekah, macam-macam dia buat. Tetapi apakah keadaannya itu akan kekal sama sampai di penghujung Ramadan? Jawapannya adalah ada yang iya dan juga ada yang tidak. Jadi betul lah apa yang Nabi SAW sebutkan. Aku tak takut ke iman kamu ini sekarang. Yang engkau beriman kepada aku, engkau beriman kepada apa yang aku sampaikan. Tetapi yang Nabi SAW takutkan apa? Kita itu punya hati berubah. Berubah sebab kawan-kawan, sebab keluarga, dan macam-macam. Yang insya-Allah kita akan bahaskan nanti. Baik, jadi itu maksud hati. Apa yang penulis cuba sampaikan, hati itu adalah organ, tetapi menjadi perbahasan bukan hati sebagai organ, tetapi hati itu punya apa yang berada dalam hati itu. Dendam, yakin, tawakal, itu yang baik. Yang buruknya dendam, hasad dengki, takabur, sombong dan sebagainya. Baik, itu maksud hati. Maksud hati dalam Al-Quran, muslimin sekalian, ada beberapa. Kita dengar perkataan qaf, lam, ba itu di dalam Al-Quran, dia membawa indikasi yang berbeza-beza. Kat situ ada 3. Bila Allah Subhanahu wa taala sebut Al-Quran, maka kadang-kadang maksudnya boleh membawa maksud roh atau jiwa. Okay, muka surat 4 itu, roh atau jiwa. Ada pula bila Allah Subhanahu wa taala sebutkan perkataan qalbun ataupun qulubun, ia membawa maksud akal. Dan yang ketiga adalah hati yang terdapat di dalam dada. Baik, kita pergi satu persatu. Maksud hati yang pertama di dalam Al-Quran, roh atau jiwa. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Idz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idz zaghatil absaru wa balagatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi adh-dhununa." Maksudnya, masa itu ialah masa tentera musuh datang melanggar kamu dari sebelah hulu dan hari sebelah hilir kamu. Dan masa itu ialah masa pemandangan mata kamu tidak berketentuan arah, kerana gempar dan bingung, serta hati pun resah gelisah. Dan kamu masing-masing pula menyangka terhadap Allah dengan berbagai-bagai sangkaan. Dalam ayat di atas, hati dikaitkan dengan ungkapan jiwa. Okay? Roh ataupun jiwa. Dalam suratul Ahzab ini, maksud wa balagatil qulub, dan sampai hati itu, hati kat situ merujuk kepada jiwa. Kerana jiwa yang hidup bergantung kepada hati dan disitulah tempat tinggalnya. Baik, kita pergi ke B. Hati yang bermaksud akal. Itu sebab ada sebahagian para ulama, okay, ada sebahagian para ulama katanya akal manusia bukan terletak di otak. Okay, diistimbatkan hukum akal manusia bukan terletak di otak, tetapi akal manusia terletak di hati. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid." Maksudnya sesungguhnya keterangan-keterangan dan peristiwa-peristiwa yang tersebut itu tidak syak lagi mengandungi pengajaran bagi sesiapa yang mempunyai hati. Hati kat sini merujuk kepada apa? Hati kat sini merujuk kepada akal. Okay. Jadi yang B ini, ada sebahagian ayat Quran
yang apabila Allah Subhanahu Wa Taala merujuk perkataan qalbun, maksudnya adalah akal fikiran. Baik, C, muka surat 5. Hati yang terdapat di dalam dada. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Baik, maksudnya oleh itu bukankah ada baiknya mereka mengembara di muka bumi dengan melihat kesan-kesan yang tersebut. Mereka menjadi orang-orang yang ada hati yang dengannya mereka dapat memahami, atau ada telinga yang dengannya mereka dapat mendengar. Tetapi kalaulah mereka mengembara pun tidak juga berguna. Kerana keadaan yang sebenarnya bukanlah mata kepala yang buta, tetapi hati yang buta itu ialah mata hati yang ada di dalam dada. Jadi perkataan Allah Subhanahu Wa Taala, walakin ta'mal qulub. Allah Ta'ala kata al-qulub allati fis sudur. Jadi ini merujuk kepada hati yang berada di dada, organ gitu. Jadi kesimpulannya, bila Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan qulubun, qalbun, ia membawa 3 indikasi. Yang pertama maksudnya adalah roh ataupun jiwa. Yang kedua maksudnya adalah akal, seperti mana yang kita sebutkan. Ada sebahagian para ulama yang berpandangan akal terletaknya bukan di otak tetapi di hati, berdasarkan firman Allah Ta'ala ini. Dan yang ketiga, C, itu adalah hati yang fizikal yang berada dalam dada kita. Baik, keajaiban hati manusia. Kenapa kita sangat mementingkan pemeliharaan hati, pembersihan hati? Baik, keajaiban hati manusia. Organ yang paling mulia yang ada dalam diri manusia adalah hati. Dialah yang mengenal Allah, yang beramal kerana Allah, yang berusaha menuju kepada Allah, dan yang mendekatkan diri dan berusaha meneliti apa yang ada di sisi Allah. Kesemuanya adalah hati. Organ-organ badan yang lain tidak lebih daripada para pengikut dan khadam-khadam yang digunakan oleh hati mengikut yang dikehendakinya, sebagaimana para raja menggunakan para hamba abdi. Apa yang cuba disampaikan dalam perenggan ini? Hati ini dia kontrol ke semua batang tubuh kita. Untuk mengenal Allah, manusia memerlukan hati. Hati yang perasaan, bukan hati yang berada di dalam secara fizikal. Orang kita tengok solat 2 rakaat di masjid pada waktu malam, tarawih. Sama-sama pergi masuk ke masjid, sama-sama solat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Sampailah ada yang 10 rakaat, ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat. Tapi apakah hati mereka itu sama? Tak. Mungkin ada yang pergi kerana nak ikut kawan. Kata, engkau pergi, aku nak join sekali. Pahalanya ada tak? Ada pahalanya. Sebab dia buat. Tapi dia berbeza dengan orang yang pergi, dia kata, aku nak pergi tarawih sebab memang aku nak pahala daripada Allah Ta'ala. Sama-sama pergi, tapi kesannya itu berbeza. Kesemua itu, muslimin sekalian, siapa penggeraknya? Hati manusia. Ini yang cuba disampaikan pada perenggan ini. Siapa yang kenal kedudukan hatinya akan kenal Tuhannya. Kebanyakan orang jahil tentang hati-hati dan diri-diri mereka sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala menghalang seseorang daripada hatinya sehingga dia terhalang daripada mengenal Allah dan bermuraqabah terhadapnya. Siapakah yang Allah Ta'ala akan berikan petunjuk? Adalah orang yang nakkan petunjuk Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Siapa yang memang hatinya itu nak bermujahadah kepada Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا, mustahil dia bermujahadah nak dapatkan keridaan Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala halang dia. Buktinya firman Allah Ta'ala ni, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Siapa yang bermujahadah, memang niatnya itu nak dekat kepada Allah Ta'ala, bukan kerana orang lain, bukan kerana matlamat lain. لَنَهْدِيَنَّهُمْ, ya, Allah Ta'ala gunakan kata penguat kat situ, لَنَهْدِيَنَّهُمْ. Perkataan lam taukid itu kan, nescaya kami benar-benar akan memberikan dia petunjuk.
subulana, terhadap jalan kami. Jadi puncanya adalah hati. Mengenal hati dan sifat-sifatnya adalah merupakan tunjang agama dan asas kepada orang yang ingin mengikuti jalan menuju kepada Allah. Jadi kita kena tahu hati kita itu penyakitnya apa, rawatannya apa, supaya kita boleh kembali kepada Allah dengan qalbun salim. Baik, kedudukan hati dalam tubuh badan manusia. Okay, saya terus bacakan hadisnya itu. Nabi SAW ini sebagai mudzakarah untuk kita, sebagai muhasabah untuk kita. Hadis ini saya kena percaya bukanlah kali pertama kita mendengar, tapi mudah-mudahan dia memberikan peringatan semula kepada kita tentang perlunya untuk kita ini melatih hati kita. Ada orang tanya kadang, macam mana cara nak pilih kawan, macam mana nak cari calon kan. Kita bagi tahu, cari calon ataupun cari kawan, cari teman yang hatinya bersih. Sebab dengan hati yang bersih, berteman hati yang bersih, kita itu rasa selamat dan juga tenteram apabila berada di sisinya manusia tersebut. Nabi SAW kata, wa inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada mudghah, seketul daging. Idza salahat, kalau seketul daging itu salih, bagus, salahal jasadu kulluh, maka keseluruhan jasad itu akan jadi bagus. Wa idza fasadat, kalau seketul daging itu fasadat, rosak, buruk, fasadal jasadu kulluh, maka rosaklah keseluruhan jasad itu. Kita berikan contoh, kalaulah ada satu orang itu dengki dengan kawan dia kan, dia dengki dengan kawan dia, dan dia ada rasa dendam, agak-agak perbuatan dia itu, kalau dia berkawan dengan kawan itu, semua ke arah untuk melunaskan perasaan dendam dia. Kalau dengki, semua ke arah untuk melunaskan perasaan dengki dia. Kalau dia itu pemurah, dia berkawan dengan orang, maka kesan pemurah dia itu akan dapat dekat kawan sekitar dia. Sebab memang hati dia bagus, jadi fizikal dia itu akan terarah untuk buat benda yang sama. Dan Nabi SAW kata, ala ketahuilah wahya al-qalbu, maka ia merupakan jantung hati. Itu sebab di bahagian muqaddimah penulis bagi tahu, ada orang berpusu-pusu untuk buat badan, kita sebutkan buat badan, buat muka. Baru ni kita tengok ada yang buat hidung. Tengok berita tu, buat hidung. Dia pergi, kata hidung dia sengit sebelah, dia pergi buat hidung, tiba-tiba jadi jadi ya, qadarallahu ma syaa, jadi tenggelam hidung dia. Bukan kita nak sebut pasal dia itu, tapi kita nak bagi tahu fitrah manusia itu suka untuk nampak cantik depan manusia lain. Kan dia pergi buat badan, dia pakai pakaian yang elok, tak salah, tak salah. Tapi manusia seringkali mengabaikan untuk memperelokkan hatinya. Itu rasa dendam, rasa dengki, tengok kawan ada lebih sikit, mula rasa tak kena. Ni nak raya ni kan, tengok ada langsir baru, tengok kena terasa. Bagi kita mengaji mungkin benda tu tak ada apanya, tapi bagi orang yang mungkin tidak melatih hatinya ke arah kebaikan, ya, dia ada tu bibit-bibit seperti itu. Sekali lagi kita sebutkan, mencari dunia itu tidak salah. Okay. Yang salah itu kalaulah mencari dunia itu sampai menimbulkan penyakit hati. Nanti disebutkan tidur berlebihan, makan berlebihan, punca-punca penyakit hati. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ini yang kita cari dekat muka bumi ni kan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala bagi tahu, kesemua itu tidak berguna. Engkau datang jumpa aku, harta yang kau cari, anak pinak yang kau cuba perbanyakkan, yauma la yanfa', hari yang tidak berfaedah, mal dan juga banun, anak dan juga harta, harta dan juga anak. Bukanlah tidak ada faedah secara langsung, okey, ada. Sebab kalau harta dia itu dia gunakan untuk kebaikan, dia akan dapat. Anak ini dilatih untuk kebaikan, mengaji agama, ibadah kepada Allah Ta'ala, dia akan dapat.
Tapi itu bukan semata-matanya. Allah Ta'ala kata apa? Illa man atallaha biqalbin salim. Melainkan orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, hati yang selamat. Baik, muka surat berikutnya, muka surat 8. Sehubungan dengan itu, tumpuan kepada mengislahkan hati lebih patut diutamakan berbanding dengan memberi tumpuan kepada mengislahkan jasad lahir. Dua-dua perlu. Tapi kalau nak dibandingkan di antara dua itu, fizikal dan juga hati, manakah yang lebih berat? Beratnya adalah ke hati. Karena kalau hati elok, maka batang tubuh kita juga akan mengarah ke arah kebaikan. Sebaliknya tidak berlaku. Contoh, kita memperelokkan kita punya batang tubuh, tak semestinya jantung hati kita itu juga akan menjadi bagus. Baiki hati, fizikal akan baik. Tapi membaiki fizikal tidak semestinya akan menatijahkan hati yang baik. Orang yang kematian hati adalah orang yang telah mati dalam erti kata yang sebenar, sebelum jasad lahir mereka meninggal apabila sampai ajal. Kehadiran mereka dalam kehidupan dunia sama sahaja dengan ketidakhadiran mereka. Hati yang seumpama ini pernah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Firman Allah, "Walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins." Baik, kita perhatikan ayat ini. Allah Taala kata, "Walaqad dzara'na," dan kami sediakan, jadikan neraka Jahannam itu banyaknya di kalangan jin dan juga manusia. Okay. Allah Ta'ala kata apa? Salah satu daripada bahan bakar yang berada pada neraka itu adalah manusia itu sendiri. Cuba kita bayangkan, kita bakar manusia dengan menggunakan manusia. Dalam dunia ni kita tak buat seperti itu. Bakar daging dengan menggunakan daging, kita tak buat seperti itu. Tapi itu berlaku dekat neraka. Manusia dibakar untuk membakar manusia. Manusia seperti apa? Lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adhanun la yasma'una biha. Manusia seperti apa? Manusia yang mereka itu mempunyai qulub, mempunyai hati, la yafqahuna biha, dia tidak faqih dengan menggunakan hatinya. Maksudnya datang ayat Allah Ta'ala, dia buat sepintas lalu seperti itu tanpa mengambil apa-apa pengajaran. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka itu ada mata tetapi tidak menggunakan mata mereka untuk melihat kebenaran. Walahum adhanun la yasma'una biha, mereka itu ada telinga, boleh mendengar, telinga ada boleh mendengar, tapi mereka tidak mendengar kebenaran. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bukti-bukti keesaan Allah Taala. Baik. Kemudian ayat itu Allah Taala kata apa? Ulaika kal an'ami bal hum adall. Manusia yang tidak menggunakan panca indera mereka, termasuk hati mereka ini, untuk mencari kebenaran, untuk tunduk kepada kebenaran Allah Taala, mereka itu lebih sesat daripada binatang ternak. Kenapa binatang ternak, muslimin sekalian? Binatang ternak ni dia memerlukan panduan kan? Sehingga kan pengembala kambing ataupun lembu memerlukan haiwan seperti anjing untuk mengawal. Kalau tak, ke mana-mana binatang ternak itu. Cuba bayangkan Allah Ta'ala kata apa? Mereka ini lebih sesat daripada binatang ternak. Ulaika hum al-ghafilun. Mereka ini adalah orang-orang yang lalai. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala lagi, inna syarrad dawabbi 'indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun. Maksudnya sesungguhnya sejahat-jahat makhluk yang melata, yang berjalan di atas muka bumi ini, dawab yang berkaki empat, termasuk kita ni yang melata, yang berjalan. Pada sisi Allah ialah orang-orang yang pekak lagi bisu, yang tidak memahami sesuatu pun dengan akal fikirannya. Ada kebenaran disampaikan, dia menolak kebenaran.
Baik, ini menunjukkan baik atau rosak anggota zahir manusia adalah bergantung kepada hati. Ini kesimpulan yang cuba disampaikan oleh penulis daripada ayat yang kita baca tadi. Ayat-ayat yang kita baca tadi, bermulanya manusia itu rosak disebabkan hatinya. Kenapa orang nak tutup aurat? Kadang-kadang kita nampak kan ada yang artis-artis lah, orang-orang terkenal, dulunya perangainya tak bagus ataupun tak senonoh, pakaiannya juga tidak memenuhi syariat Islam, tetapi kemudian berubah. Yang dulunya tidak bertudung, yang dulu tudungnya tidak labuh, dilabuhkan, yang dulunya tidak mengerjakan solat, mula untuk mengerjakan solat. Kesemuanya bermula dengan apa? Kesemuanya bermula dengan jantung hati. Baik, kita pindah ke muka surat 10. Kita pindah ke muka surat 10. Hati yang teguh di atas kebaikan. Keteguhan hati terhadap perkara yang baik atau buruk dan keadaannya yang terumbang-ambing di antara dua perkara tersebut terbahagi kepada 3 jenis. Yang pertama, hati yang dimakmurkan dengan takwa, disucikan daripada noda melalui proses mujahadah yang berterusan dan juga dibersihkan daripada segala akhlak yang buruk. Sampai bila kita nak bersihkan hati? Sampai kita meninggal dunia. Dia tidak ada kata aku telah pun sampai makam sekian. Kalau mungkin dalam akademik, dia kata aku telah pun dapat title doktor ataupun profesor yang paling tinggi kan, profesor penuh. Dia kata aku dah tak perlu untuk mujahadah, bersihkan hati. Tak. Proses ini daripada kita balik sampailah kita meninggal dunia. Itu kategori yang pertama, hati yang dimakmurkan dengan takwa. Yang kedua, hati yang terabai dan terbiar, yang syarat dengan hawa nafsu serta disaluti dan dicemari dengan segala jenis keburukan dan akhlak yang keji. Dia begini muslimin sekalian, hati ini perlu diusahakan. Kita tak boleh kata tak apa, nanti dia akan satu hari insaf. Tak seperti itu. Dia mesti kata aku nak pergi mengaji supaya aku tahu kebenaran. Aku nak kawan dengan kawan yang soleh supaya aku juga jadi orang soleh. Dia tak boleh kata tunggulah satu hari nanti. Dia biar seperti itu. Itu adalah hati yang terabai dan terbiar. Kita pernah sebutkan kat sini, hati ini kalau dibiarkan begitu saja, dia akan cenderung kepada syahwat dan juga cenderung kepada perkara-perkara yang dia nak buat itu tanpa ada batasan. Hati kalau dibiarkan begitu saja, dia akan cenderung ke arah syahwat. Kalau tak percaya, cuba dalam 1 minggu ini kan, bulan Ramadan ini, tak buat apa, buat yang basic saja. Dia lama kelamaan itu, dia akan mula cenderung untuk ke arah keburukan. Jadi seolah perkara-perkara sunat tu, dia macam kita berada kat titik kan. Kita berada kat titik, kemudian kita itu dilungi dengan perkara-perkara fardu. Solat fardu, puasa, kena buat semua. Kemudian seolah-olah sunat itu, dia seolah benteng kat luar lagi. Kita kat tengah, fardu yang melindungi kita. Kemudian perkara-perkara sunat, baca Quran, qiyamul lail, dia seolah-olah ada satu lapisan luar. Ia menyebabkan bila kita nampak orang buat maksiat ataupun kita sendiri buat maksiat, waliyazbillah, kita akan terasa berat. Lama kelamaan kalau kita buat secara terbalik, terbalik maksudnya apa? Kita buat maksiat, mula-mula kita akan rasa berdosa penuh gitu kan, rasa macam berat gitu. Dia akan sama tu, dia punya kesan tu akan sama. Maksudnya apa? Kita buat maksiat itu bertambah, lama kelamaan perkara sunat juga akan berkurangan. Lama-lama perkara sunat itu akan berkurangan. Dia jadi seperti itu. Kita banyakkan perkara sunat menyebabkan kita rasa macam jauh nak buat maksiat itu. Kalau buat maksiat pun kita akan terasa hati. Sebaliknya, kalau kita buat maksiat dan tanpa henti, maka perkara-perkara sunat itu lama kelamaan akan jarang dibuat. Jadi kita tak mau biarkan hati kita itu dipandu oleh nafsu kita. Kita nak kita yang pandu jantung hati kita. Baik, itu kategori yang B. Kita pergi kepada yang C. Bila terabai, satu yang memang orang itu usaha untuk pergi baiki hati dia, pergi majlis ilmu,
pergi baca Quran, hafal Quran. Yang B tu pula dia biarkan. Lama kelamaan dia akan masuk kepada peringkat ketiga. Ni macam kanser ni. Kanser kalau dibiar gitu, tak dirawat, dia akan jadi yang ketiga. Apa dia? Hati yang pada mulanya dipengaruhi oleh gejolak hawa nafsu. Ni silap. Yang C ni dia kembali semula. Hati yang pada mulanya dipengaruhi oleh gejolak hawa nafsu yang mendorong ke arah keburukan, kemudian datang cetusan keimanan, lalu mendorongnya ke arah kebaikan. Yang B tadi itu, lama-lama dibiarkan, dia akan jadi kepada berterusan begitu keburukannya. Yang C ini pula, dia kata mulanya dia buruk, hawa nafsu, kemudian ada cetusan keimanan, lalu dia kembali semula ke arah kebaikan. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Cuma yang C ini, dia kena ada satu perkara yang kita ingat. Seperti mana yang disebutkan oleh Ibnul Jauzi, dia kata, betapa ramai orang yang futur. Futur ini, apa bahasanya? Futur. Kalau dulu dia selalu buat ibadah, amal soleh, kemudian dia futur, dia rasa down gitu kan, dia tak buat seperti mana kebaikan yang dia buat. Ibnul Jauzi bagi tahu, dia kata ada satu benda yang bahaya kalau futur. Dia kata betapa ramai orang yang futur, akhirnya dia tak kembali semula ke jalan keimanan. Ada orang yang A, ada orang yang B. Tetapi yang C ni kadang-kadang ada yang kembali kepada A, tetapi Ibnul Jauzi sebut ada pula yang dia terus futur gitu sampai dia mati. Kata betapa ramai orang yang tak boleh bangkit selepas dia futur itu, dia tak kembali bangkit ke arah kebaikan dan dia mati dalam keadaan seperti itu. Wal-iyazubillah. Baik, kita terus sahaja ke muka surat 11. Okay, habis itu A, B, C. Satu, makmur dengan takwa, terabai. Yang C, dia terabai, akhirnya patah balik kembali ke arah keimanan. Laluan-laluan mudah iblis memasuki hati manusia. Baik, ada beberapa laluan pada muka surat 12. Pada muka surat 12, ini yang terakhir. Lepas ni ada orang dengan Ustaz Adli kan? Oh, lewat lagi. Tak apa. Macam mana? Tak apa, bagi ruang untuk kita kailulah awal sikit. Kailulah awal ni. Baik, antara laluan utama syaitan yang pertama, ini sama-samalah saya yang berbicara ni dan juga muslimin yang hadir. Kita lihat sama-sama apa laluan syaitan. Satu, hasad, dengki dan halobah, tamak. Apabila seorang hamba halobah, tamak kepada sesuatu, dia akan dibutakan dan dibisukan oleh kehalobaannya itu daripada menumpukan kepada perintah dan larangan Allah. Tamak, terlalu tamak. Dengki ke orang. Dengki ni apa maksud dengki? Kita menginginkan nikmat yang ada pada saudara kita itu hilang. Walaupun ia tidak berpindah kepada kita, tapi kita nak dia hilang, maka itu adalah hasad, dengki. Kalau nak apa yang ada kat dia, kita boleh doa. Itu dibolehkan. Itu semua orang ada kan. Kita nampak dia pakai kereta elok sikit, kita pun kata mudah-mudahan aku dapat kereta seperti itu. Itu tak hasad, ha? Jealous lain. Ini maksudnya kita nak apa yang dia ada pada dia, tanpa kita rasa kita nak benda tersebut yang ada pada dia tu hilang. Ataupun sebagian para ulama kata, kita nak benda yang ada pada dia tu sampai kat kita, ataupun tak sampai kat kita, yang penting dia hilang daripada dia tu. Aku tak dapat pun tak apa, yang penting kau tak dapat. Itu termasuk sekali dengan hasad, dengki. Benda tu merupakan laluan syaitan. Ya, betapa ramai rosak hubungan disebabkan dengki dan juga halobah, tamak itu. Yang kedua, perasaan marah, cepat marah. Jadi mudah-mudahan kita masuk madrasah Ramadan ini, kita sama-samalah kurangkan marah. Marah, nafsu, bengis atau garang.
yang tidak bertempat. Cuik sikit, gurau sikit, marah. Nak bertumbuk gitu kan. Sifat marah boleh mencelarukan dan melemahkan fikiran. Apabila tentera fikiran menjadi lemah, syaitan akan bertindak menyerang dan dia akan berjaya memperkudakan manusia. Ada riwayat menyebut Iblis berkata, sekiranya seorang manusia itu mempunyai tabiat bengis, cengih suka marah, kami akan mempermainkan seumpama kanak-kanak menggelek bola. Sebab manusia ni bila dia marah, dia tak fikir. Yang penting dia execute apa yang dia nak, dia buat. Lepas tu baru dia sedar. Kan negara kita ni ada macam-macam kes yang saya rasa muslimin pun tahu semua. Di antaranya adalah budak bunuh budak disebabkan duit RM4. Dia pergi sepak kepala kawan tu, pergi tumbuk, kemudian mati gitu. RM4. Kita pun sama juga. Kadang-kadang ada ayah marahkan anak itu, dia marah anak dia pergi pukul. Kita pun samalah kadang-kadang gaduh dengan kawan, bertumbuk gitu. Lepas perda tu kita macam mandi kan. Nabi SAW suruh kalau berdiri, duduk, wuduk, baca isti'azah dan sebagainya. Lepas tu baru kita rasa, aku rasa tak patut lah buat macam ini. Tuh. Dan syaitan boleh masuk melalui pintu kemarahan. Jadi mudah-mudahan kita masuki madrasah Ramadan ini, sekali lagi kita train untuk diri kita supaya mengurangkan sifat marah. Marah yang tidak perlu pun sebenarnya kadang-kadang. Dicuik sikit. Kadang kalau yang cerita Piramli tu dia tak masakkan belacan dekat ni, marah. Ada tak? Ya, ada sebenarnya. Kalau tengok kes-kes perceraian, ada yang suaminya, ini kes betul yang sampai kepada kita bila kita baca kes by kes kan, kajian akademik, dan juga bila kita pergi seminar. Kadang suaminya itu jenis orang perfectionist. Kan ubat gigi dia tonyoh gitu, bagi ke atas. Jadi mungkin isteri jenis yang orang begitu begini, dia pergi penyekkan ubat gigi itu, patah balik ubat gigi itu ke belakang. Punca perceraian. Yang kita tahu masuk akhbar, isteri basuh baju pada waktu malam, bercerai. Puncanya apa tu? Ni perasaan marah yang tak pun sepatutnya begitu. Mungkin dia pagi tu dia gaduh dengan kawan ke, bos marah ke dan sebagainya. Jadi dia bawa ke rumah. Jadi syaitan boleh masuk melalui pintu tersebut. Yalah, kesannya cerai, bunuh orang dan sebagainya. Baik. C. Suka dan gemar berlebih-lebihan dalam menghiasi rumah, pakaian dan peralatan perabot. Ini mungkin kena untuk sebahagian jantina. Siapa ni suka gemar menghiasi rumah, pakaian dan peralatan serta perabot? Secara lazimnya kita tahu wanita. Tapi ada juga lelaki yang bersifat dengan sifat ini. Cuma yang lazim kita bagi tahu wanita. Sebab apa? Sebab dia akan menyebabkan orang itu nak lagi dan lagi. Nak lagi dan lagi. Dia akan tak pernah puas ini. Sebab setiap kali kita dapat, murninya kita akan rasa teruja. Tapi selepas daripada itu kita akan rasa boring, dan kita akan nampak ada satu benda baru dan kita nak benda tersebut. Kesannya kat mana? Syaitan akan mempengaruhi kita engkau dengan apa cara sekalipun engkau kena dapat benda itu. Itu sebab dia kata suka dan gemar berlebih-lebihan dalam menghiasi rumah. Dia lawannya apa ni? Lawannya adalah sifat qanaah. Sifat qanaah. Kita sebut tak salah. Tapi kalau berlebih-lebihan sampai kita nak buat apa sahaja perbuatan, yang penting aku dapat, aku tak kisah. Jadi perasaan itu yang syaitan akan menyusup masuk dekat diri manusia, kata engkau buat. Kenapa orang sanggup terima rasuah? Kadang-kadang jawatan ini pegang tu gaji Masya Allah RM10,000. Tapi kenapa orang sanggup terima rasuah? Sebab kan nakkan benda ni. Dia nak lagi. Kadang tengok berlian, bilion dia punya rantai tu kan. Kita bacalah kes tu kan, sikit-sikit. Jam tangan tu. Sebab tu sikap dan gemar berlebihan.
Ini akan menyebabkan manusia itu membinasakan dirinya sendiri. Membinasakan dirinya sendiri. D. Terlalu kenyang kerana ia akan menguatkan nafsu syahwat. Terlalu kenyang dan menjauhkan diri daripada beribadat dan taat kepada Allah, ya. Apa gendang gendut tali kecapi, kenyang perut senang hati. Bila senang hati kadang-kadang kita pun rasa malas. Ini untuk kita semualah, termasuk saya. Jangan terlalu kenyang. Ni nak puasa, nak iftar ni kan, kita puasa nak iftar, maka teguran yang D ini, jangan terlalu kenyang, menyebabkan kita rasa lembik dan malas untuk beribadah. E. Tamak dan terlalu ingin diterima oleh orang lain. Kita pleasing orang. Jika seseorang ingin mendampingi seseorang, terutama sekali orang yang berpengaruh dan berharta, dia akan memuji-muji dan mengampu secara keterlaluan, meskipun dalam perkara yang tidak benar. F. Tergesa-gesa dan terburu-buru dan tidak berhati-hati dalam segala perkara. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan daripada Anas, Al-ajalatu minasyaitan wa ta'anni minallah. Sikap terburu-buru itu daripada syaitan dan sifat berhati-hati itu daripada Allah. G. Terlalu sayangkan harta benda. Apabila sifat ini menguasai, ia akan membinasakan dan menjerumuskan untuk mencari harta tanpa melalui cara dan jalan yang betul. Dia samalah macam yang C tadi ni. Dia punya titik pertemuannya adalah harta. Ya, dengan harta kita boleh pakai pakaian yang bagus, kita boleh menghias macam-macam kat rumah kita lah. Ini mungkin musim-musim para suami tension ni. Kadang-kadang dinding yang tak perlu nak dibarukan pun minta dibarukan. Ada macam itu. Saya mungkin tak ada pengalaman. Para suami mungkin ada pengalaman. H. G. Terlalu sayang, ini dah. H. Mendorong orang awam bersikap fanatik dengan mazhab-mazhab tertentu dan bukan mengajak orang ramai kepada dasar yang dianjurkan. Kita dalam kuliah agama, kita tidak menyeru untuk orang mengikuti kita. Kalau ada kita datang ke majlis ilmu dan ustaz ataupun agamawan itu menyeru untuk dia diikuti, tinggalkan. Kita tidak menganjurkan majlis ilmu untuk agama, betul agamawan itu untuk dijadikan qudwah, tapi absolut yang patut diikuti adalah Allah dan juga Rasulnya. Kita kuliah untuk menyeru orang kembali kepada Allah dan juga Rasulnya, bukan kembali kepada guru. Guru cuma mengajarkan apa yang dia tahu sebagai medium, mungkin qudwah. Itu pun hasil daripada apa yang dia pelajari, kemudian apa yang dia amalkan. Kita tengok dia soleh, kita pun damping dengan dia. Mudah-mudahan kesolehan itu kita dapat ikut sekali. Cuma kita nak sebutkan matlamat menganjurkan kuliah itu bukanlah untuk, bahkan Baitul Salam jugalah, bukan untuk diikuti itu fanatik. Kita ikut Allah dan juga Rasulnya. Baitul Salam ke Baitul Rahmah ke Baitul Muslim, Baitul Sunnah. Baitul Muslim ni kan orang tempat cari jodoh kan. Baitul Muslim dia cuma medium saja, bukan matlamat. Mendorong orang awam berusaha memikirkan tentang zat Allah dan sifat-sifatnya dan perkara-perkara yang tidak mampu dicapai oleh, ini mungkin ralat kot, dicapai oleh fikiran mereka sehingga menimbulkan keraguan kepada mereka terhadap asas-asas agama. Boleh faham yang ini? Terlalu memikirkan sifat-sifat Allah. Sehingga apa? Sehingga menimbulkan syubhat. Dan yang terakhir, J. Berburuk sangka terhadap orang-orang Islam. Ada tak orang yang perlu kita buruk sangka? Dan juga orang yang kita tak boleh buruk sangka pada hukum asalnya. Kadang ada orang keliru. Dia seperti ini. Kalau orang itu tidak terkenal sebagai ahli maksiat ataupun ahli kemungkaran,
Kita tahu dia pergi masjid, dia solat, akhlaknya okey, walaupun tidaklah macam alim ataupun kita sebut sebagai asatidah gitu, tapi dia layman biasa, dia tak terkenal akan kemaksiatan, maka hukum asalnya adalah kita berbaik sangka kepada dia. Tetapi kalau orang tersebut terkenal akan kemaksiatan, contoh pencuri, pada hukum asalnya adalah kita mesti berhati-hati terhadap dia. Jangan kita kata ini pencuri ini nak baik sangka dengan dia, nanti anak-anak kita pula akan jadi something, ataupun dia itu terkenal bekas perogol gitu kan, kita pun berbaik sangka. Tak, hukum asalnya kalau ahli maksiat, kita kena berikan peringatan kepada orang akan kemaksiatan yang dia buat sampailah dia itu benar-benar bertaubat kepada Allah Ta'ala. Itu adalah hukum asal. Jangan terkeliru pula. Hukum asal mukmin yang tidak melakukan kemaksiatan, kita berbaik sangka. Tak kisahlah ustaz ke tak ustaz, dia itu soleh, kita nampak solat, mukmin, kita berbaik sangka. Tapi untuk ahli maksiat, memang terkenal dia itu maksiat dan tak nampak dia itu bertaubat, maka hukum asalnya adalah kita berikan peringatan kepada orang supaya berhati-hati, takut terkena dia punya maksiat ataupun kemungkaran. Scammer contohnya, kita tahu dia scammer, kita kata kita berbaik sangka dia ni mungkin nak tolong ke orang miskin ni, dah memang scammer. Jangan kita kata baik sangka, kita berikan peringatan. Tapi asalnya adalah orang Islam, kita berbaik sangka. Seseorang yang menghukum orang Islam berdasarkan kepada perasaan buruk sangka akan pasti menghina, bermulut lancang dan melihat dirinya lebih baik daripada orang itu. Buruk sangka sebenarnya mencerminkan keburukan orang yang melakukannya, kerana seorang mukmin dalam arti kata yang sebenar akan sentiasa mencari keuzuran atau alasan untuk memaafkan mukmin yang lain. Sebaliknya, orang munafik sentiasa berusaha mencungkil keaiban orang mukmin. Jadi ini merupakan salah satu ciri orang munafik yang berbaik sangka kepada, yang berburuk sangka kepada orang Islam ataupun orang mukmin. Sehubungan dengan itu, sewajarnya bagi seorang Islam menjauhi daripada tempat-tempat yang boleh menimbulkan tuhmahan yang bukan-bukan, agar tidak mendorong orang lain menaruh sangka buruk terhadapnya. Wallahu alam. Baik, jadi itu sahaja untuk sesi pada hari ini. Kita sampai ke perbahasan laluan-laluan mudah iblis masuki hati manusia. InsyaAllah pada sesi akan datang kita akan masuk ke kategori hati manusia dari segi sihat dan sakit. Subhanakallah wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.